Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Para pelajar sekalian, kita masih lagi dalam hadis yang ke-32, Nafyud darar fil Islam, menolak kemudaratan dalam Islam. Islam tidak ajar kita buat mudarat kepada orang, dan juga kita tidak izinkan orang buat mudarat kepada kita. Sambungan kita pada ini siri yang ketiga dah, syarah kepada hadis ni, panjang. Sebelum itu kita tengok hadis dulu. Tuan-tuan tengok, An Abi Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. La darara wa la dirar, tidak boleh memudaratkan orang dan juga tidak boleh memberi mudarat. Makna hadis ini mengajar kepada kita makna jangan buat mudarat kepada orang, tidak boleh memudaratkan dan membalas kemudaratan dengan kemudaratan yang lain. Alhamdulillah, hadisun hasan. Kita telah bincang tentang perkara mudarat ini sudah 2 siri yang lepas. Sambungan kita pada kali ini, para pelajar yang ada kitab tu, muka surat 439. An-naw'u tsani minat tasarrufat. Jenis yang kedua daripada tindak tanduk yang mendatangkan kemudaratan. Apa dia tindak tanduk itu? Ianya adalah tindak tanduk si mukallaf yang mempunyai tujuan yang sahih dan disyarakkan, akan tetapi tujuan ini mengakibatkan kemudaratan atas individu lain. Adapun keadaan sedemikian itu terjadi dalam keadaan di mana seseorang itu bertindak dalam ruang lingkup dan batasan miliknya, namun kesan tindakannya itu mendatangkan mudarat kepada orang lain, lalu mencegah orang lain daripada memperolehi manfaat daripada pemilikannya itu, maka orang yang mencegah daripada manfaat itu memperolehi mudarat. Ini dia punya kaedah. Makna orang ni bertindak dalam ruang lingkup milik dia, tetapi perbuatan itu memberi mudarat kepada orang lain. Itu maksud dia. Maka kita tengok dari sudut contoh dia. Kategori yang pertama, tindak tanduk yang dilakukan itu memberi kesan mudarat kepada orang lain. Apa dia? Yang pertama, bertindak di luar cara kebiasaan atau yang masyhur. Maka beliau tidak diberi tolak ansur langsung dalam cara begini. Dia pergi buat tindak tanduk yang tidak biasa, dan orang tak buat kerja macam ni, berbahaya contohnya. Maka kita mesti larang orang itu, walaupun dalam milik tanah dia. Contoh dia pergi nyalakan api yang besar dalam tanah dia pada hari yang angin kuat. Tengok, angin yang bertiup kuat, dia nyala api dalam tanah dia. Tuan-tuan boleh bayangkan ke mana api itu akan pergi. Sebab dia kata, saya buat sini, tapi api itu akan terbang ke kawasan lain, menyebabkan kebakaran,
maka dia fa innahu muta'addin. Dia dijatuhkan hukuman melampaui batas dan dia kena ganti semua tanah-tanah, kebun-kebun orang lain yang terbakar itu. Ini bahaya. Satu. Contoh yang kedua, bertindak dalam cara yang biasa. Yang tadi luar biasa, tahu dah angin pergi pasal api buat apa. Yang kedua ni, dia bertindak mengikut kebiasaan. Tetapi, bagaimana kesan yang berlaku? Kita tengok apa pandangan ulama dalam masalah ini. Yang pertama, seorang menggali menggali bi'ran, perigi, telaga dalam tanah dia, tapi berdekatan dengan telaga jiran dia sebelah. Contohnya ni tanah kita, ni tanah kawan tu. Dia tu ada telaga sini, kita pergi gali telaga sebelah kita. Apa jadi? Fayazhab ma'uha. Akhirnya boleh jadi mata air yang pergi kawan tu masuk tempat kita. Kering telaga kawan tu. Apa kita nak buat? Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahawa kita mesti larang orang itu, tutup telaga awak. Tutup telaga, bahaya. Telaga kamu ni menyebabkan telaga kawan tu kering. Maka kita telah walaupun dalam tanah kita, tapi kesan mudarat kepada orang sebelah. Sebagaimana ada dalam hadis yang menyebut la tadaru fil hafri. Jangan kamu mudaratkan dalam perbuatan menggali telaga. Yang demikian itu apabila seorang laki-laki menggali telaga di sebelah telaga jirannya, lalu keringlah airnya. Mana dikira orang yang gali yang kedua ni memberi mudarat. Mungkin tengahlah sikit. Sebab boleh jadi mata air itu tak besar mana. Telaga tempat kita duduk lebih rendah daripada dia, menyebabkan air itu U-turn, kona mari tempat kita. Tak pergi sebenarnya. Mudarat kawan tu. Satu. Contoh yang kedua, buka lubang udara dan bangunan tinggi. Kita buat baik binaan tinggi, kita buka tingkap, nampak tempat orang. Bangunan dalam rumah kita, dalam tanah kita, dalam bangunan kita. Tapi nampak ke jiran sebelah. Biasa rumah orang Arab ni dia tak ada atap. Dia tak full atap. Tempat dia duduk ada atap lah, tapi ruang dia panggil house ni tak ada atap. Malam dia akan bawa tikar, dia bawa tilam, dia tidur situ. Anak-anak dia tidur situ, relax. Ataupun dia makan kat situ. Jadi bila kita duduk tempat tinggi, kita nampak dalam rumah orang tu. Apa jadi? Ataupun kita buat binaan yang menyebabkan cahaya tak kena ke sini. Orang panggil terlindung. Matahari tak kena rumah kawan tu. Apa jadi? Fa innahu yumna zalik. Pihak kita, jiran kata, jangan buat, tutup tingkap awak tu. Tengok dalam rumah. Rumah saya lah. Walaupun rumah kita kerana memberi kesan mudarat kepada orang sebelah. Jangan buat. Jadi lebih-lebih lagi, sekiranya hakim, kerajaan dapati niat dia ni memang jahat. Nak tengok dalam rumah orang. Itu wajib kita kena sealkan. Bagi tutup dia punya tingkap dia tu. Dipaksa tutup. Ataupun dia buat tu kerana nak menyekat udara kawan ni. Lagilah tak boleh buat. Jadi dalam masalah ini, mazhab Imam Ahmad kata kena tutup, dan ulama mazhab Syafi'i juga sokong. Tak boleh, sebab dia mudarat kepada orang lain. Itu dipanggil la darara wa la dirar. Jangan mudarat kepada orang. Menarik juga dia pada perbahasan. Isu yang ketiga, dia buat satu benda dalam milik dia, tetapi memberi mudarat kepada jiran sebelah. Beri mudarat pada jiran sebelah. Antaranya menggoyang, mengetuk dan sebagainya. Atau meletak sesuatu yang punya bau yang busuk. Maka beliau dilarang berbuat demikian. Ini adalah zahir mazhab Malik dan Imam Ahmad. Contohlah, dia duduk ketuk. Dia tu. Orang kita nak duduk sebelah pun bising. Macam kita buat rumah kita. Ni rumah perumahan. Rumah perumahan, jiran kita buat bengkel kereta. Duk ketuk kereta masa malam-malam buta kat sini.
Orang nak kuat punya kongkak lah. Mu nak bengkel pergi buka di kawasan workshop tu, di luar kawasan perumahan orang. Ini tak boleh di sini. Ataupun dia bela hayawan yang bau busuk. Apa benda lah. Yang penting jiran sebelah tak selesa. Fa innahu yumna zalik, maka dia dilarang perbuatan ini. Perbuatan sebab memberi mudarat pada orang lain. Macam-macam lah sekarang ni. Kita letak bauan ke, kita letak benda bau ke, bela hayawan ke, macam atau sebagainya, itu tak boleh. Ini dia. Ini pandangan Malik, pandangan Imam Ahmad, dan pandangan ulama Syafi'i kata sekiranya perbuatan memberi mudarat, wala memberi mudarat kepada dia, maka dia boleh dilarang tersebut. Contoh yang ketiga, yang keempat dah. Contoh yang keempat, menghapuskan kemudaratan dengan menggantikannya dengan suatu sekiranya beliau mempunyai benda yang hendak digantikan itu. Sekiranya beliau mempunyai hak dalam pemilikan orang lain, seperti sebuah bilik dalam sebuah rumah. Kita dulu sama-sama bujang, kita pun kongsi. Kita orang ni buat rumah, tak apalah saya bayar bilik ni untuk saya duduk di sini. Lama kawan tu sudah berkahwin, ada keluarga, ada bini. Tuan bilik ni asyik duk masuk dalam rumah kita. Apa nak buat? Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah seperti ini? Tengok detail dalam Islam ni tuan-tuan. Atau tandasnya dikongsikan ramai-ramai. Maka apabila tindakan ia ingin mendapat manfaat dari apa yang menjadi haknya menyebabkan kemudaratan kepada orang lain, maka beliau boleh dipaksa untuk menghilangkan haknya atau diambil gantinya atau harganya agar kemudaratan itu boleh ditolak daripadanya. Kita kata, saudara, dulu kita sama-sama bujang. Sekarang ni saya ada isteri. Jadi kalau awak masuk dalam rumah, tak selesa macam ni, mudarat. Saya pun tak ada di rumah. Jadi menimbulkan banyak mudarat. Maka awak lepaskanlah rumah ni. Sama ada kita bayar ganti rugi ke, dia jual ke, macam mana. Itu dia panggil hak boleh dibuat. Hak yang boleh dibuat. Sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Abu Daud daripada Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub ni ada hadis ni. Bahawa beliau Samurah mempunyai pokok-pokok tamar muda yang belum besar dan panjang dalam tembok seorang lelaki. Tembok tu dalam kebun. Dia dalam kebun ni dia pergi tanam pokok situ. Jadi Samurah ni sering masuk dalam kawasan kebun itulah untuk melihat pokoknya. Maka tuan pokok itu Al-Ansar rasa terganggu. Dia kata, tak elok macam ni. Orang Arab ni dalam kebun dia buat pagar tinggi. Sebab family duduk dalam tu. Isteri dia, anak-anak perempuan dia duduk bekerja sama, berehat-rehat di situ. Jadi akhirnya kawan ni duduk masuk tengok pokok dia. Jadi tak selesa. Maka dia minta supaya mu jual akulah pokok ni, aku bayarlah pokok ni. Nanti kau pergi tanam kat lain. Tak mau. Minta saja tak mau, minta jual pun tak mau. Baik, kamu korek pokok ni pergi tanam kat lain. Tak mau juga. Maka bila sampai kepada Nabi SAW, semua dia tak mau belaka. Nabi kata, anta mudar, memberi mudarat kepada orang. Faqala lil ansari, dia kata apa? Izhab faqla nakhlahu. Pergi cabut pokok dia, tak di luar pagarmu. Habis. Kita berunding yang baik. Tak mau juga, gunalah kuasa yang ada. Jadi Islam tidak akan berpanjangan kita dalam mudarat. Jangan. Hadis ini rawahu Ahmad, rawahu Abu Daud dan lain-lain lagi. Kata Ibnu Katsir kata sanad dia hasan. Dalam Sahih Sunan Abi Daud, dalam Tahqiq Sunan Abu Daud dia kata dhaif. Wallahu a'lam. Yang pentingnya riwayat itu sudah ada. Ibnu Katsir menerimanya. Jadi kalaulah satu-satu benda memberi mudarat, maka kerajaan boleh guna kuasa. Dalam istilah zaman kita ini dia panggil pengambilan semula. Contohnya jalan ni kita nak pergi sana. Tiba-tiba tuan jalan tak mau, tuan tanah tak bagi berjalan.
kerajaan boleh mengambil semula, pengambilan balik tanah. Dia bayar dengan pampasan yang setimpal. Jangan zalim lah, rampah tak boleh. Kita kena ambil. Itu kadang-kadang maslahah, itu dia panggil. Maslahah untuk umum, boleh kita gunakan. Baiklah, itu contoh. Kita berpindah pula kepada an-naw'us tsani. Contoh yang kedua pula. Bahagian yang kedua, mencegah orang lain daripada bertindak dalam pemilikannya dan tertimpa mudarat atau lain akibat cegahan ini. Dia panggil gini. Dalam bahasa mudahnya, tadi dia yang buat tindakan, tapi tindakan dia dalam milik dia memberi mudarat kepada orang lain. Itu bahasa yang senang saya terjemah semula. Yang kedua ni, dia sendiri, tuan tanah itu tidak membenarkan orang guna hak dia. Bila dia sekat tak benar, perbuatan itu telah memberi mudarat kepada orang lain. Contoh yang pertama, yamna' jarahu an yamna' jar, dia melarang jiran dia daripada memperoleh manfaat daripada miliknya. Dia larang, jangan masuk kawasan aku, tak boleh, walaupun jiran. Jika terhasil mudarat lantaran perbuatan orang lain untuk memperolehi manfaat daripada pemilikannya, maka hendaklah menegahnya. Kita kena cegah dia. Contohnya, dia ada dinding, tembok, tapi tembok dia ni wahin ni dia panggil apa ni? Tak kukuh. Biasanya kita ni kalau jiran sebelah, orang Arab ni dia buat dinding ni, kita boleh tumpang dinding dia sebelah ni, kita letak kayu situ. Tetapi dinding dia ni memang tak kukuh. Reput dah kita. Kalau letak kayu mungkin terbalik sekali dengan rumah-rumah. Maka dia boleh sekat. Boleh sekat. Yamna' dia boleh jangan letak. Buat tiang lain kerana berbahaya kepada rumah saya ni. Jadi dia boleh sekat. Maka di sini khilaf ulama, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik berpendapat si pemilik punya kuasa mencegah tindak tanduk, tindakan dilakukan ke atas dalam pemilikannya tanpa keizinan darinya. Mana boleh. Sebab Nabi kata la yahillu li muslim an ya'khudha 'asan bighairi tibi nafsin minhu. Tak boleh kita ambil walaupun tungkat orang tanpa izin tuan dia. Ni nak pergi pacak atas dinding rumah orang, atas tiang rumah orang, mesti dapat keizinan. Imam Ahmad berbeza, dia kata boleh. Boleh jiran tu paksa letak juga. Sebab ada hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Yang sahih, la yamna'anna ahadukum jaruhu an yaghriza khashabatan ala jidari. Jangan siapa-siapa tak benarkan jiran dia tu menumpang letak tiang di atas, letak kayu di atas tiang rumah dia, atas dinding rumah dia. Jadi Imam Ahmad kata, kita berpegang dengan hadis ni. Maka khilaflah ulama di situ. Sebab tu majoriti ulama kata tuan dia berhak, lebih-lebih lagi sekiranya dinding dia, tembok dia tadi memang tidak kukuh, tidak kuat. Manakala letak tu boleh runtuh. Baik, satu isu. Isu yang kedua, man'ul ma' wal kala' wal milih wal nar. Menahan daripada memberi air, rumput rampai, garam dan api. Orang ni dalam tanah dia ada air, ada rumput, ada garam dan juga ada sumber api. Dia tak bagi orang guna. Macam mana ni? Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, la tamna'u fadlal ma' litamtana'u bihil kala. Jangan kamu halang orang, lebihan air kamu orang nak ambil, dan juga sehingga menyebabkan rumput rampai terhalang daripada menerima air. Janganlah. Kalau air itu sedikit, kita guna untuk kebun kita, untuk kambing kita cukup lah, tak payah. Bolehlah kita nak larang. Sebab tak cukup. Ini air lebih. Pasal tu Nabi kata, la tamna'u fadlal ma'. Jangan kamu halang lebihan air. Maknanya kalau kita ada air, sumber air kita ada, telaga ke perigi, tiba-tiba kawasan kita ni terputus air yang syarikat air punya, kerajaan punya putus. Jangan ambil air aku, nanti aku tak cukup. Lah, kita cuba dulu. Kita penuhkan tangki, tong-tong air rumah kita, kemudian jiran nak ambil, silakan.
Kalau kita dia ambil nampak kering dah, orang lain nak mari, stok dulu. Kita simpan dulu biar air naik. Besok pula. Ini tak ada halangan apa-apa. Air perigi dia memang mata air dia laju, tapi bakhil. La. Nabi kata, la tamna'u. Jangan sekali-kali kamu halang orang. Itu mudarat. Walaupun milik kita, tapi benda tu keperluan umum. Tak boleh kita sekat. Maka tengok dalam isu ni, dalam riwayat Abu Daud kata al-muslimuna fi syuraka fil kala'i wal ma'i wan nar. Orang Islam itu berkongsi dalam kepentingan air, rumput, air dan api. Cuma kita kena kira lah sekarang ni macam-macam dia punya jadi. Baik, contoh dia yang pertama air. Abu Hanifah dan Syafi'i kata la yamna, jangan kamu sekat air yang lebih itu walaupun di dalam milik dalam tanah kamu, lepas pergi pada orang lain. Kena bagi. La yamna. Tapi tak wajib dia kena beri. Cuma dia tak boleh larang. Imam Ahmad kata, wajib kamu kena bagi air itu pada orang. Sebab Nabi kita larang daripada sekat tadi. Jadi kita ambil pendapat pertama lah, majoriti tu. Dia kata tidaklah wajib, tapi jangan kita halang. Orang nak ambil keperluan. Penting. Yang kedua, rumput. Padang ragu kita ni luas. Memang kambing kita, lembu kita makan tak habis. Boleh tak kita sekat orang lain? Imam Syafi'i kata yumna. Imam Syafi'i kata boleh disekat, memberikan air rumput yang berlebihan melainkan di bumi yang mati, bumi gersang. Maka kita kena lepas dia. Bumi yang tak cukup. Jadi kita boleh. Tapi kalau bumi yang subur, benda tu lebih, jangan sekat. La yumna. Allahu Akbar. Abu Hanifah kata langsung tak boleh tarlang. Rumput. Tuan-tuan perempuan, kita kena ingat, berbeza kita dengan rumput yang kita tanam. Kalau kita tanam rumput dengan mesinnya, dengan kita siramnya, kita jiru, itu lain. Ini rumput padang ragu. Tiba-tiba kita kata, saya punya ni lembu saya. Lembu saya. Lembu orang itu pun lembu juga. Biar dia makan sama-sama. Kenapa kita nak bakhil sangat? Masalah kita. Contoh yang ketiga, al-milih. Garam. Jangan kita sekat garam di bumi yang ialah kita mana di tepi laut ke tempat garam tu tak boleh, masing-masing ambil. Wala yatakallaf. Jadi kalau tempat tu boleh orang nak ambil garam, ambil lah siapa dia ambil. Tak boleh nak sekat. Tapi kalau garam tu dalam kawasan yang terhad, orang nak ambil pula dia mari toke-toke nak jual, dia korek dalam tanah kita sampai berlubang habis, itu lain cerita. Mudarat lain pula bagi. Asalnya tak boleh sekat. Yang kedua, api. Tak boleh kita sekat orang nak ambil unggul api dalam tanah kita. Dia nak nyalakan api untuk ambil cahaya ke, untuk nak masak ke. Api banyak. Kalau dia nak ambil sekadar nak ambil unggul, ambil bara api, kita kena benarkan. Itu 4 perkara. Baik. Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala bawa dalam kitab dia Al-Ashbah wan Nazair. Menarik tuan-tuan, sebuah kitab yang ditulis oleh Suyuti, nama dia Al-Ashbah wan Nazair dalam kitab Al-Qawaid Fiqhiyah. Menarik kitab ni. Alhamdulillah. Kitab ni dibaca di pondok kita dulu. Al-Ashbah wan Nazair, dia kata apa? Suyuti kata dalam kitabnya tempat rujukan mazhab Syafi'i ada 4 kaedah. Ini kita belajar, dia panggil qawaid fiqhiyah. Tuan-tuan kata al-qawaid al-fiqhiyah. Kaedah fiqh. Itu nama dia qawaid fiqhiyah. Mana kaedah fiqh. Mari kita baca cepat biar habis untuk siri ini dulu. Yang pertama kaedah, nama dia al-yaqin la yuzal bisyak. Yaqin la yuzal ataupun la yazulu la yuzalu, baca. Kalau tulis la yazal tu kena betul bagi, tak bagi depan. La yuzal. Al-yaqin, yakin tidak dihapuskan oleh syak. Hak kita yakin, kalau ada mari syak, kita tepikan dia. Itu kaedah dia. Asal demikian ialah hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim
bahawa seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang laki-laki yang dikhayalkan dalam perasaannya bahawa beliau merasakan sesuatu dalam solat. Dia ni bahasa jenis khayal. Dia rasa macam terketuk lah, macam-macam. Yang menyebabkan dia jadi was-was. Nabi kata apa? La yansarif, mu jangan keluar daripada solat hatta yasma' sautan au yajid rihan. Sehingga kamu dengar bunyi. Ketuk sungguh ni. Ataupun bau. Barulah kita, aku terkentut keluar. Kalau setakat bergelora dalam perut, mulah perut, dia kata orang, itu mainan syaitan, jangan keluar. Jangan keluar kawasan kita tu. Jangan keluar. Itu dia panggil kaedah. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Kita yakin ada wudu, yang syaknya gelora dalam perut ni. Selagi tak ada bau, tak bunyi, jangan keluar. Itu kaedah dia. Kaedah yang kedua yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqah tajlibut taysir maknanya kesusahan menarik kemudahan. Bila benda payah, dia akan jadi mudah. Macam Allah Ta'ala sebut dalam ayatul Hajj, suratul Hajj, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tak jadikan kamu dalam agama ni susah. Apa dia yang susah jadi senang? Orang ni masyaqqah. Berjalan, musafir. Allah Ta'ala ringankan dia, kamu boleh jamak salat. Salat 2 waktu jadi 1, yang 4 jadi 2. Saya ni sakit, tak boleh nak berdiri, salat sakit. Duduk. Masya Allah. Masyaqqah tu tajlibut taysir. Kalau ada susah, dia jadi payah. Dia jadi mudah. Kita dah al-masyaqqah tu tak solat terus. Jangan. Kenapa tak solat ni duduk di hospital ni? Sakit. Mazhab mana sakit tak kena solat? Tak ada mazhab. Mazhab dia sendiri dipanggil mazhab yang kelima. Mazhab apa? Mazhab malah atau mazhab jahil. Jangan. Kita kena ajar betul-betul. Ini di antara isu yang salah faham. Baik. Kaedah yang ketiga, ad-darar yuzal. Ad-dararu yuzal. Maknanya segala kemudarat itu mesti dihapuskan. Kemudaratan mesti dihilangkan. Mana asal dia? Sandaran kepada kaedah ini, nih hadis kita ni. La darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan dan membalas kemudaratan dengan kemudaratan lain. Ini kaedah. Contoh ni kita sudah buat banyak dah dalam contoh-contoh yang lepas. Yang keempat dia panggil al-'adatu muhakkamah. Al-'adah muhakkamah. Dalam kitab tu nampak pelik ditulis muhakamatun, bukan muhakamah, muhakkamah, buang alif. Al-'adatu muhakkamah makna adat yang menjadi adat kebiasaan itu boleh dijadikan hukum dalam bab adat istiadat. Tuan-tuan kena tengok. Kita ni ada 2 kaedah. Satu dia panggil dalam bab adat biasa dengan bab ibadat. Dalam bab ibadat tak boleh kita kata aku rasa comel je buat macam ni. Elok je. Boleh je? La. Al-ibadah tauqifiyah. Ibadat dia mesti ada dalil baru boleh buat. Adapun adat kita fikir ngotak kita. Macam mana di antara adat? Dalam hadis Nabi kata mar'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Mana-mana orang Islam nampak benda tu hasan, baik, maka dia baik. Dalam adat kita. Contohnya, zaman kita ini kalau kita panggil orang pergi rumah. Tuan-tuan semua jemput rumah saya makan nasi. Ingat. Tuan rumah panggil makan apa? Makan nasi. Bila sampai di rumah, ada gula ayam, ada gula itik, ada gula kambing, ada macam-macam gula ada. Awak boleh makan tak boleh makan? Dia ajak makan nasi je. Ada setengah jemput talai pula. Pergi makan gulai kat rumah. Nasi boleh makan tak? Itu dia panggil adah muhakkamah. Mana kita balik kepada adat kita. Kita biasanya dah jadi satu adat. Orang panggil pergi makan nasi rumah ni. Maknanya sekali dengan nasi, sekali dengan air, sekali dengan bubur, sekali dengan semua yang ada tu dipersilakan. Boleh kita buat dalam bab adat. Tapi dalam bab ibadat jangan. Kenapa solat macam ni? Adat kita sini dah. Adat kita sini. Lepas solat begini kita akan buat.
Macam-macam lah adat kita kan. Salam kereta api lah. Macam-macam lagu yang kita buat. Jadi kita tak boleh. Dalam bab ibadat kena ada sunnah muttaba'ah. Dalam bab adat istiadat kita boleh tengok. Baiklah. Ini kena belajar panjang dalam bab qawaid fiqhiyah ni. Binaan ala sabak. Kan? Berdasarkan apa yang telah dinukilkan dalam kitab, dalam bab hadis ini, maka hadis ini diiktibarkan, hadis kita ni, hadis la darara wa la dirar ini sebagai seperempat daripada fiqh Islami. Mana fiqh Islami ada 4. Imam Syafi'i kata apa tadi dalam kitab kita, yakin, tidak hilang dengan syak, kesusahan mendatangkan kesenangan, segala kemudaratan itu dihilangkan, al-adah muhakkamah, adab diterima. Jadi hadis kita ni termasuk 1/4 daripada 4 kaedah yang besar. Kerana itulah ulama fiqh menganggapkan kaedah ni dia panggil kaedah asliyah minal qawaid al-fiqhiyah. Dan di sana ada lagi beberapa furu', beberapa cabang kaedah yang dipakai oleh para ulama. Saya baca secara ringkas lah, masa kita terhad. Dalam kitab ni dikata ada 8 kaedah. 8 kaedah. Yang pertama, la darara, kaedah asal dia, ibu kaedah dia, la darara wa la dirar. Tak boleh mudarat, tak boleh memberi mudarat pada orang. Contoh dia kata, lau atlafa mala ghairihi la yajuz. Kalau dia binasakan harta orang, tak boleh orang binasakan harta dia juga, sebab meluahkan kebinasaan. Habis, dia kena ganti, rugi pahlawan tu. Contohnya dia ni, dia khianat ke kebun orang ni. Kebun dia ada. Kita pun pergi balas kebun dia je. Jawab ni satu kampung tak makan sayur, tak makan nasi. Sebab semua ladang-ladang ni, semua padi ni dibinasakan. Tak cerdik kita. Habis, kita ambil padi dia tu, kita jual, gantilah duit kawan tu. Jadi padi boleh dimakan oleh orang. Maka dia kata, kemudaratan tu tak boleh dibalas dengan kemudaratan sebab akan menambahkan mudarat. Kaedah. Maka kita balik kepada kaedah anak dia dipanggil cabang kaedah. Yang pertama, ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Kemudaratan itu kita kena tolak sebaik mungkin. Wajib mencegah kemudaratan itu setakat mana yang diperlukan saja. Jangan lebih-lebih. Mana kena cari cara yang keluar. Yajibu al-mudarat qabla wuqu'ihi. Jadi kalau kita tahu nak mudarat, kita sekat awal-awal lagi. Ataupun jangan bagi jadi. Sebab menolak lebih senang daripada mengangkat, kata orang. Maknanya sebelum jadi, kita sepotong lebih baik daripada sudah terjadi mudarat. Ini pakai kaedah. Contohnya, ulama kata boleh pihak polis memenjarakan orang-orang yang jahat, yang puak ni dikenal pasti nak buat kerusakan di atas muka dunia ni. Nak buat fasad, maka kita penjarakan dia dulu. Tapi kena qada lah dulu. Kena nak jatuh hukum tu main, jangan jadi ISA zaman dulu, nak tangkap je lah. Kita kena ambil. Yang kedua, ad-dararu yuzal. Segala kemudarat itu mesti dihapuskan. Itu yang kedua, ad-dararu yuzal. Segala kemudaratan itu dihapuskan. Di antaranya, seorang ini buat saluran air. Saluran air itu ke arah jalan, atas jalan. Bila orang lalu musim hujan, basuh habis orang, kena air dia. Maka kita boleh hilangkan kemudaratan itu. Kita kata, kamu saluran air ni buat dia punya pipe turun sini. Ataupun kami buang ke saluran, buat pusing ke belah sana. Ni apa pergi buat saluran di atas jalan raya orang ni, jalan orang? Tak boleh. Macam kita hari ni, saya tengok ni setengah-setengah orang buat oni, kan? Buat oni atas jalan raya. Lah, itu jalan hak orang. Kenapa kamu buat? Tak boleh. Yang ketiga, ad-dararu la yuzalu bimislihi. Mudarat itu jangan dihilang dengan kemudaratan yang sama. Jangan buat yang sama. Itu yang ketiga. Yang keempat, ad-dararul ashad yuzalu bid-dararil akhaf. Kemudaratan yang besar itu kita hilangkan dia yang lebih ringan. Yang lebih ringan. Contohnya, apabila berlaku zaman
Dunia sempit sangat. Orang kaya ni pula bakhil. Dia bayar zakatnya, lain tak mau, maka pihak kerajaan boleh ambil harta dia lebih daripada harta zakat untuk nak menyelesaikan hak orang fakir miskin yang kelaparan dalam negeri. Dia kaya, mewah, tapi bakhil. Kita ambil harta dia, kita bagi pada orang miskin dengan izin pemerintah. Jangan main macam cowboy apa cerita orang, itu tak boleh. Ini dengan keizinan pemerintah, sebab pemerintah yang akan buat. Maka dengan makna kaedah ni dia panggil yakhtaru ahwanus syarrain. Kalau ada dua keburukan, kita ambil yang lebih rendah. Iza ta'aradat mafsadatan, bila berlaku pertemuan antara dua kerusakan, maka kita kena ambil yang mana lebih mudarat besar, kita hilangkan yang tu. Macam kita hari ni lah, ulama duk guna kaedah ni lah. Bila mari zaman Covid ni, dia menjarakkan sah ni. Dia kata mudarat dianya kalau rapat boleh memberi jangkitan. Sedangkan dalam kaedah kata kita ad-darar juzal, ad-darar tu mesti dihapuskan. Kita jauhkan sikit. Cuma saya tak nampak kaedah mana yang kita nak pakai terlalu lama tutup masjid. Ini tuan-tuan al-fadhil, tuan-tuan mufti-mufti lah jawab depan Tuhan nanti. Sebab terlalu lama sangat tutup masjid. Kedai dibuka, pasar dibuka, tempat pelancongan dibuka, masjid dikurung. Wallahu alam. Mereka ada hujah, tapi kitanya duk mikir macam mana hujah nak pakai depan Tuhan nanti. Yang keenam, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan tu lebih utama, lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Contohnya melarang daripada perniagaan dadah, benda-benda mabuk, walaupun dari sudut keuntungannya ada. Meniaga dadah ni untung, ekonomi pulih, tapi berbahaya, maka kita kena tolak mafsadah. Macam membenarkan cabutan judi untuk nak menaikkan ekonomi, kita kata la, judi itu mudarat. Darul mafasid muqaddam. Jangan bagi alasan, Menteri Keuangan jangan bagi alasan kita benarkan judi ni sebab nak pulihkan ekonomi negara, dia panggil bajet negara. Kita kata la, tidak, daripada Islam tidak benarkan sedemikian. Yang ketujuh, iza ta'aradal mani' wal muqtadi yuqaddamul mani'. Apabila suatu urusan itu mempunyai kemudaratan atau keburukan yang menyebabkan ianya patut dicegah, dan di samping itu ia juga mempunyai faktor-faktor yang banyak perlunya dilaksanakan, maka mencegah yuqaddam lebih utama daripada kebaikan yang ada sedikit. Di antara contohnya, cegahan terhadap rakan kongsi dari melakukan urusan terhadap harta perkongsian dengan cara yang memudaratkan rakan kongsinya yang lain, kerana hak rakan kongsinya adalah halangan, walaupun haknya terhadap harta perkongsian adalah merupakan faktor yang menyebabkan sahihnya urusan yang diperbuatnya. Sebab apa? Sebab dia kata dia nak, tapi kawan dia tak nak, maka kita kena utamakan yang tak nak dulu. Baiklah, kita pergi pada yang ke-8, yang terakhir contoh. Ad-dararu la yakun qadiman. Maksudnya setiap sesuatu yang punya kemudaratan tidak boleh dikekalkan. Jangan awak, ni saya lama dah ni. Kita ni lama dulu pada awak ni, tapi dia mudarat. Maka tak boleh dikekalkan. Ini contohnya, contohnya. Seorang itu ada rumah. Rumah kita ni, tingkap kita belah ni. Masa kita buat rumah kosong. Kita baru buat rumah, belum ada orang jiran sebelah. Tiba-tiba jiran datang. Tingkap rumah kita tu betul-betul menghadap ke tempat rumah dia, dapur dia ke, ataupun tempat mandi dia ke, yang menyebabkan ihraj, memberi mudarat. Anak dia mandi, isteri dia mandi, tampak aurat. Maka wajib izalatuha, mesti kita kena kata, tutup pintu awak ni, buka kat lain. Kami nak buat tempat lain tak ada dah. Tanah saya sempit, ini je kawasan kita. Maka kita kena minta dia alihkan tingkap dia, ataupun dia tutup tingkap di sebelah kita ni. Jangan kata, aku dulu.
Dulu pun tak apalah, tapi sekarang ni mudarat. Dulu tak ada mudarat, tak ada orang. Itu dia panggil kaedah-kaedah yang ada ni. Wa hadhihi al-qaedah tu'tabaru qaidan li qaedah ukhra. Kaedah ini satu orang panggil kaid mana mengikat ke satu kaedah lain. Al-qadim yutraku ala qidamihi. Yang lama tu dibiarkan kerana dia lama. Tapi kalau dia tak mudarat, kalau dia mudarat walaupun dia lama, kita tak ambil kira. Contohnya satu benda ni duduk di tangan orang. Orang duduk sini, lama dah duduk sini. Tiba-tiba mari orang nak ambil benda tu, kita telak. Lama sudah dia guna tempat ni. Awak nak mengaku, tak boleh. Tetapi kalau dia memberi mudarat, kita tak boleh guna pakai. Itu dia kadang-kadang satu kaedah, dia kena kembangkan kaedah lain. Seperti kaedah ad-daruratu tubihul mahzurat. Benda yang mudarat, apabila berlaku kemudaratan, kesempitan, mengharuskan benda yang dilarang. Orang yang kelaparan jumpa kijang mati. Dia lapar ni, makanan tak ada. Dia boleh ambil kijang mati tadi dalam hutan, bakar, makan sampai hilang dia punya lapar. Setakat tu je. Jangan pula potong kita bekal untuk 3 hari lah. Sebab kaedah kata apa? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Perkara yang mudarat itu boleh mengharuskan ad-darurat, keperluan yang mendesak itu mengharuskan benda yang dilarang. Tapi kena pakai satu lagi kaedah, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang darurat itu mesti diambil sekadar perlu. Kaedah ini dipakai oleh ulama yang membenarkan penjarakan. Tapi nak jarak jauh mana? KKM kata 1 meter sudah cukup untuk tidak berjangkit. Tiba-tiba peraturan kita kena penjarakan 2 meter, kita kata lelak. Cukup 1 meter sebab ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang kata darurat penjarakan itu hanya sekadar yang diperlukan. Jadi dalam masalah ini ulama KKM lebih pandai daripada ulama usul dalam masalah nak menentukan jarak. Jadi kita kena belajar situ. Ini kaedah-kaedah yang kita kena belajar. Sebab itu bagi anak tidak begitu selesa arahan-arahan yang mengatakan penjarakan 2,5 meter. Apa benda sah 2,5 meter? Cukuplah sekadar darurat. Darurat kata 1 meter. 1 meter ialah, kenapa nak sampai 2 meter? Kenapa nak ambil sampai 3 meter, 2,5 meter? Lesh. Maka kita kena hormati keputusan MKN dan juga KKM dalam masalah itu. Jadi daruratlah. Kita terimalah darurat. Tapi tuqaddaru biqadariha, kita mesti takdirkan sekadar yang diperlukan. Yang diperlukan. Ini kaedah dia. Menarik ni. Tadi, ad-dararu la yakunu qadiman. Kemudarat itu tak kira lama ke baru. Asalkan dia mudarat, kita kena tutup. Macam tadilah tingkap. Walaupun dah lama, rumah ni umur 50 tahun. Tiba-tiba bila mari jiran kata minta tolong tutup tingkap tadi. Tingkap rumah ni betul-betul bertentangan dengan tempat anak dara dia duduk jemur kain. Jadi berhak jiran minta dengan tuan ni tutup tingkap. Supaya tidak memberi mudarat. Zaman tu lah, zaman orang jaga aurat. Zaman sekarang ni, mana ada aurat, tak reti-reti auratnya. Kembali gantung situ lah belakangnya kan. Nak kata apa? Baiklah. Saya minta maaf. Contoh-contoh yang kita buat ini perbahasan ilmu usul fiqh. Adapun perbahasan tentang apa yang berlaku di masjid, tuan-tuan, ikutlah peraturan yang dibuat oleh pihak penguasa agama negeri masing-masing. Jangan pula kata, kita ni tak boleh ni abuan. Lah. Saya cerita tentang kitab, peraturan-peraturan AJK masjid, pengurusi masjid ikut peraturan negeri masing-masing. Saya tidak menggalakkan orang untuk buat benda yang lebih daripada kemampuan kita. Wallahu alam. Tamatlah kita. Kemudian insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Al-hadis ats-tsalits was-salasun. Hadis yang ke-33, ususul qada fil Islam, asas-asas kehakiman dalam Islam. Asas kehakiman dalam Islam apa dia? Insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.